Okey, tanpa melengahkan masa, saya dengan ini mempersilakan Cikgu Jessica untuk membentang tajuk kajian tindakan iaitu meningkatkan minat pelajar dalam pembelajaran dan pengajaran PDP Geografi melalui bahan bantu mengajar. Dipersilakan Cikgu. Okey, selamat petang semua. Okey, tajuk kajian saya yang saya jalankan ini adalah untuk meningkatkan minat pelajar dalam pembelajaran dan pengajaran geografi melalui bahan bantu mengajar. Okey, next slide, Cikgu. Okey, dari pemerhatian yang pertama, berdasarkan pemerhatian yang dilakukan ketika sesi pembelajaran berlangsung, didapati segelintir murid pelajar yang lebih suka bermain dan kurang memberi tumpuan yang sepenuhnya semasa PDPC dijalankan. Tambahan lagi, sebelum ini saya belum berpeluang untuk mengajar kumpulan pelajar yang seperti ini. Keadaan ini juga menjadi lebih kritikal apabila kebanyakan daripada kumpulan pelajar telah menunjukkan kurang minat dalam subjek geografi semasa pengajaran dan pembelajaran. Terdapat juga murid yang tidak menguasai kemahiran membaca. Okay, untuk pemerhatian ini, saya telah membuat soal selidik selepas dan sebelum PDPC dimulakan. Dalam soal selidik ini, saya nyatakan 5 soalan dalam soal selidik yang mempunyai 4 skala Richter, iaitu 0 hingga 2 menunjukkan pelajar dia tidak berminat, 3 hingga 5 itu adalah pelajar yang kurang berminat untuk subjek geografi, 6 hingga 8 itu adalah pelajar yang berminat, dan seterusnya 9 hingga 10 iaitu skala yang sangat berminat untuk belajar geografi. Okay, next slide, Cikgu. Okay, daripada pemerhatian yang ini juga, saya dapati murid kurang berminat dan tidak fokus semasa sesi pengajaran dan pembelajaran kerana mereka beranggapan subjek geografi tidak penting. Murid di sekolah ini juga kebanyakan pelajar pendalaman yang suka untuk menarik minat mereka belajar kerana mereka kurang keyakinan untuk berjaya, terutamanya dalam subjek geografi lah. Saya melihat kepada tahap kebolehan asas yang ada dalam diri pelajar di sekolah ini lebih kepada aktiviti luaran yang melibatkan sesi pengajaran dan pembelajaran di luar kelas. Dan saya beranggapan apabila pelajar tidak fokus semasa PDPC berlangsung, maka mereka tidak memperdulikan guru yang sedang mengajar sehingga mewujudkan kelakuan yang mereka tidak fokus ataupun tidak berminat untuk belajar. Secara umumnya, masalah yang dihadapi oleh murid di sekolah, khususnya dalam subjek geografi, murid tidak berminat untuk belajar. Okay, apabila mereka tanamkan dalam diri untuk tidak berminat belajar geografi, maka wujudlah satu persekitaran negatif kepada subjek geografi. Oleh itu, kajian tindakan ini adalah satu usaha untuk saya mengenal pasti apa masalah yang timbul yang menyebabkan mereka kurang berminat untuk belajar geografi. Okay, next slide, Cikgu. Okay, jadual di bawah ini merupakan keputusan daripada ujian pra sebelum PDPC berlangsung, iaitu terdapat 70% pelajar gagal dalam ujian formatif. Soalan yang terdiri daripada 20 soalan typo itu 20 soalan yang mudah dan sederhana saja. Malahan soalan-soalan yang diutarakan dalam ujian formatif juga merupakan soalan yang biasa dibuat oleh pelajar yang diambil daripada buku rujukan sebagai kerja rumah yang pernah dijawab juga oleh pelajar. Saya rasa amat sedih dan tertekan juga sebab mereka kan dah biasa untuk menjawab soalan ini, tapi mereka masih gagal semasa saya mengadakan ujian pra. Kegagalan itu adalah dilakukan sebenarnya mencerminkan saya untuk mengajar geografi dalam kelas mereka. Okay, next slide. Next slide. Okay, ini merupakan markah yang diperolehi daripada ujian formatif 0 hingga 39 markah, maksudnya kebanyakan pelajar mendapat markah yang gagal. Dan selebihnya adalah pelajar yang lulus. Okay, next slide. Okay, kitaran merancang. Okay, sasaran slide ini cikgu dia ada lari sikit sebab tadi saya masukkan jadual dalam ni. Saya present untuk
Okay, Ya, kalau tak pun cikgu present lah. Okey. Untuk dalam slide ini, sasaran untuk kajian ini adalah untuk pelajar kelas lemah dan sederhana. Contohnya di sekolah kami, saya menggunakan kelas cendekia dan intelek, iaitu pelajar kelas sederhana dan kelas lemah. Kenapa saya fokus kepada kelas ini, cikgu? Sebab untuk saya mengenal pasti, biasanya bukan saya beranggapan pelajar kelas depan semuanya berminat, tetapi saya hanya fokus kepada justifikasi untuk kelas belakang, contohnya kelas cendekia dan intelek. Okay, objektif untuk kajian tindakan ini, yang pertama adalah meningkatkan ingatan pelajar dalam mengingati fakta semasa PDPC. Okay, yang kedua, meningkatkan minat pelajar terhadap subjek geografi. Ketiga, meningkatkan minat pelajar dan mewujudkan persekitaran yang seronok antara guru dan pelajar semasa PDPC. Okay, seterusnya, strategi. Strategi yang saya gunakan dalam kajian ini adalah yang tiga. Yang pertama, pembelajaran berdasarkan visual, gambaran ataupun ruang. Yang kedua, pembelajaran secara kumpulan atau yang kita panggil kooperatif. Dan seterusnya, pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan faktor emosi. Okay, ketiga-tiga strategi ini saya gunakan dalam kajian tindakan ini. Yang pertama, visual, gambaran ataupun ruang untuk menarik minat pelajar mempelajari subjek geografi. Okay, next slide, cikgu. Seterusnya kitaran melaksanakan tindakan. Kajian tindakan ini melalui dua golongan action research cycle berdasarkan model konsep yang dipelopori oleh Cummins dan McTaggart. Golongan yang pertama, aktiviti yang pertama yang saya lakukan bersama pelajar adalah Lovely Teacher. Aktiviti ini bermaksud pelajar, saya daripada soal selidik yang saya jalankan, saya dapati pelajar takut bertanya. Bertanya kenapa? Yang kedua, masalah yang berkaitan dengan emosi. Saya dapat beranggapan bila pelajar takut bertanya, mereka mempunyai masalah dengan emosi. Itu adalah refleksi awal yang saya kenal pasti. Dari pemerhatian saya, mereka pelajar selepas melalui aktiviti ini, saya akan terangkan sekali lagi bagaimana aktiviti ini dilakukan. Pertama, saya mengingati semua nama pelajar dalam kelas tersebut. Kenapa saya berbuat demikian? Supaya saya dapat berkomunikasi dan memberi pujian kepada pelajar tersebut. Bila saya berkomunikasi dengan mereka, mereka akan memberi respon. Guru berkomunikasi dengan pelajar. Dari pemerhatian ini, pelajar pendiam mula berani bertanyakan soalan kepada guru. Tindakan yang seterusnya, saya telah mengembalikan buku latihan kepada pelajar dengan memberi pujian. Contohnya, saya akan tulis di situ, usaha lagi, bagus, tahniah, teruskan usaha macam tu. Bila saya bagi respon kepada pelajar macam ni, pelajar akan berasa emosi mereka boleh dikatakan minat untuk mempelajari geografi. Refleksi akhir daripada aktiviti ini, saya dapati pelajar berusaha untuk memperbaiki diri walaupun asas geografi mereka lemah. Kesimpulan untuk aktiviti yang ini, daripada emosi yang kita terapkan kepada pelajar, secara tidak langsung kita akan dapat menarik pelajar untuk lebih minat ataupun memberi fokus semasa guru mengajar. Next slide, bro. Bila pelajar tu tadi dah berminat ataupun dia dah mula memberi fokus kepada guru untuk mengajar, seterusnya kita masuk kepada golongan yang kedua iaitu aktiviti reka bentuk dan teka-teki. Seterusnya dia akan masuk kepada pembelajaran kooperatif. Dua aktiviti di sini bergabung kerana dia akan membentuk satu kitaran atau golongan yang kedua. Daripada reka bentuk teka-teki, pemerhatian awal atau refleksi awal yang saya buat daripada analisis ujian pra menunjukkan bahawa lebih banyak pelajar yang
kurang mendapat daripada 20 markah. Maksudnya tadi lebih banyak pelajar yang mendapat markah yang gagal. Okay, oleh itu, daripada aktiviti 2 ni, pemerhatian dia, dari aktiviti yang ni mereka bentuk teka-teki. Okay, aktiviti yang pertama dari yang saya buat adalah saya buat analisis ujian pra. Saya analisis markah mereka menunjukkan pelajar itu sangat lemah. Maksudnya di sini mereka berfikir untuk membantu meningkatkan prestasi. Okay, pelaksanaan yang saya ambil, saya galakkan pelajar berusaha membina gambar dan imej tentang yang mereka hendak lakarkan. Contohnya, saya menggunakan topik hidupan liar di Malaysia. Ini adalah untuk yang tingkatan 3, kelas cendekia, hidupan liar di Malaysia. Okay, saya bagikan kepada beberapa kumpulan, contohnya 5 kumpulan. Saya bagikan satu kumpulan satu gambar. Okay, bila pelajar ni tadi mendapat gambar, mereka akan berusaha membina gambaran atau imej. Apa yang hendak dilakukan berpandukan dengan objek atau fenomena yang mereka lihat atau yang mereka biasa lihat dengan kehidupan seharian. Okay, kita sedia maklum dekat pelajar di SMK Semop, mereka adalah pelajar pendalaman. Mereka tidak didedahkan dengan sumber maklumat yang biasa berkaitan dengan geografi ataupun isu-isu semasa. Oleh itu, gambar ini akan membantu mereka untuk lebih memahami ataupun mempelajari geografi. Okay, seterusnya, dalam aktiviti reka bentuk juga, pembelajaran kooperatif dijalankan secara tidak langsung dari segi pembahagian kumpulan. Okay. Pelajar akan menganalisis gambar tersebut dengan isu-isu yang berkaitan dengan topik yang diberikan oleh guru. Contohnya, dalam kajian ini, saya telah membagikan satu gambar gajah. Okay, gambar itu saya tak masukkan dalam slide. Okay, satu gambar gajah. Okay, gajah itu telah ditimpa oleh sebatang pokok. Okay. Tajuk yang kita akan belajar itu adalah hidupan liar. Okay, saya akan bagi secara random saja kepada mana-mana kumpulan. Okay, apa yang pelajar boleh kaitkan dengan isu yang kita boleh ataupun kita yang guru nak bagi kepada pelajar pada hari tersebut. Okay, bila pelajar menerima gambar, mereka akan menganalisis. Mereka akan ada gambaran. Gajah ini bagaimana, gajah ini apa. Mereka akan mengaitkan dengan topik yang akan diajarkan oleh guru. Okay, daripada refleksi akhir, saya berpendapat setelah melalui 2 kitaran, saya membuat semula ujian pra tadi dah, lepas tu ujian yang terakhir tu post. Saya membuat semula ujian kepada pelajar dan saya menganalisis markah yang mereka dapat. Okay, markah yang mereka dapat menunjukkan ada peningkatan markah dalam ujian akhir berbanding dengan ujian pra. Okay, next slide. Rasanya habis. Okay, itu saja cikgu. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Jessica. Sayup-sayup je bunyi. Hujan sana kah? Hujan, baru habis hujan. Oh, padutlah. Okey. Okey, jadi terlebih dahulu saya ingin merakamkan syabas dan tahniah kepada Cikgu Jessica atas usaha untuk melaksanakan kajian tindakan iaitu meningkatkan minat pelajar. Bukan kaleng-kaleng ini, minat pelajar ni yang dia nak tingkatkan dalam PDP Geo melalui bahan bantu mengajar. Maksudnya daripada tajuk ini saya faham cikgu nak meningkatkan minat pelajar tu bila mengajar Geo, okey, melalui BBM. BBM itu yang cikgu modify kan? Okey. Maksudnya sebelum ni BBM biasa-biasa aja, lepas tu cikgu nak guna BBM yang luar biasa. Dengan tu dapat meningkatkan minat pelajar. Ini berdasarkan tajuk lah yang saya faham. Okey. Kita lihat dalam slideshow cikgu. Okey, dalam slideshow ni kita lihat dulu dekat peringkat pemerhatian. Okey, seperti biasa apa yang saya bagi tahu dengan pembentang-pembentang sebelum ini juga pun sama. Okey, di bahagian pemerhatian ni yang kita perlu tengok betul-betul dan berhati-hati dengan setiap kata kunci yang kita beri di sana. Macam contoh cikgu letak sana yang merah tu lebih suka bermain. Okey,
Jadi sebagai penambahbaikan Cikgu Jessica, untuk yang lebih suka bermain ni, soalan saya tak lain tak bukan, memang saya akan tanya, siapa budak tu? Siapa budak yang suka bermain tu? Berapa ramai mereka tu yang suka bermain? Main apa? Ini soalan-soalan yang perlu cikgu take note lah cikgu. Mungkin cikgu Jessica boleh masukkan dalam penulisan cikgu kelak. Okey? Macam contoh lebih suka bermain, kurang beri tumpuan. Siapa mereka tu? Ada dua benda ni. So macam mana rekod dia cikgu? Cikgu Jessica, rasa-rasanya apakah evidence yang terbaik untuk membuktikan dua ni? Ya, boleh buka mic tu Cikgu Jessica. Untuk membuktikan mereka, sebab semasa PDPC, saya tengok selalunya mereka selalu bermain dengan apa nama cikgu, kertas kecil, mereka tikam-tikam. Bagaimana nak merekodkan sebagai evidence, cikgu? Ya, macam mana? Yang terbaiknya macam mana, cikgu? Laporan bertulis. Laporan bertulis tu macam mana? Cikgu yang tulis ke ataupun budak yang tulis? Saya yang tulis, contoh apa nama pelajar, pada waktu apa kesalahan dia semasa PDPC. Okey. Sempatkah? Contohnya di sekolah kami ada buku MMI itu cikgu, ada rekod kesalahan pelajar di situ. Saya boleh tulis itu sebagai evidence. Okey, boleh. Rekod MMI. Okey. Boleh juga. Kalau cikgu rasa ianya sebagai satu data dan data itu memang solid, memang solid lah maksudnya, memang boleh gunalah kan. Jadi cikgu boleh gunalah data itu yang menyatakan apa kesalahan. Cikgu, contohnya waktu PDPC, contohnya dia tak setiap hari juga cikgu mereka bermain. Maksudnya saya kena ambil data tu, contohnya hari Senin, saya ambil data hari Rabu, macam tu saja kah? Ya, yang ini sebenarnya ikut kelas cikgu. Time kelas cikgu, kelas Geo ni spesifiknya lah kan. Spesifiknya adalah kelas Geo. Jadi saya mengambil gambaran, ambil gambaran. Contohnya cikgu dalam kelas Geo. Masa cikgu tengah-tengah mengajar itu, cikgu nampak lihat, ada budak yang bermain di belakang. Ada yang juga tidak beri tumpuan. So berlaku soalan di sini, persoalannya adalah siapa yang budak bermain? Berapa ramai budak yang bermain? Apa benda yang mereka mainkan? Kenapa dia tak bagi tumpuan? Itu soalan yang kedua. Kenapa dia tak bagi tumpuan? So bila budak tu bermain, confirm lah memang dia tak bagi tumpuan kan. Jadi soalannya tadi, macam mana cara cikgu nak menentukan bahawa budak tu tadi, data-data tu tadi dapat kita hasilkan dalam penulisan kita kelak. So biasanya kita guna apa? Kita guna pemerhatian. Kan? Biasanya kan, biasa bila kita mengajar, cikgu nampaklah ada yang tak beri perhatian, tak tahulah dia bermimpi ke apakah, tertidur ke apakah kan, bermain ke apa. So pemerhatian cikgu tu, cikgu perhatikan saja dulu dalam kelas. Biasanya lah, ini saya tak tahulah macam mana cikgu kan. Biasanya yang berlaku, cikgu tengok dulu dalam kelas, cikgu perhati budak tu, macam tak beri perhatian je budak ni pas semua kan. Cikgu catat. Cikgu catat ataupun cikgu ingat budak tu, lepas tu bila cikgu ada peluang nak catat, nak tulis, cikgu ambil lah masa tu untuk tulis siapa nama budak tu. Ataupun cikgu ada senarai semak, checklist yang tak beri tumpuan. Biasanya jaranglah kita guna checklist yang macam itu. Biasanya kita guna checklist student who's involved. Budak-budak yang terlibat dengan aktiviti kita. Itu yang biasa kita buatlah. Yang biasa kita selalu kita cadangkan. Siapa budak yang terlibat, dia akan dicatat cikgu lah. Cikgu akan ambil markah dia. Kira macam scoreboard dia lah. Itu antara data-data yang lain. Ataupun cikgu boleh juga guna data daripada parking lot. Ataupun ada satu tu grand chart reward chart ada kan? Reward chart. So daripada reward chart tu cikgu boleh compare sebenarnya 2 dalam 1. Reward chart tu kita boleh tengok siapa yang involve banyak, satu. Yang kedua kita dapat tengok yang sebaliknya. Mana yang bintang yang paling sikit tu, maksudnya budak itu tak beri tumpuan lah retinya lah. Ataupun dia bermain buat benda lain, macam itulah contohnya. Tapi yang saya nak tekankan di sini adalah dari segi data. Datanya macam mana?
So ambil contoh lah kalau cikgu guna reward chart kah ataupun cikgu guna pemerhatian kah, semuanya itu cikgu kena, apa kata orang itu, kita panggil sebagai data mentah. Dan daripada data mentah itu kita perlu analyze dia. Analyze dia buat dalam bentuk table, sama ada bentuk peratusan kah, count kah, bilangan dia kah. Okey. Dan bentangkan dalam pelaporan cikgu. Okey cikgu, itu sedikit penambahbaikan lah. Bahawa setiap apa yang cikgu tulis dalam penulisan itu kelak, mau hati-hatilah cikgu. Perlu hati-hati sebab semua benda tu perlukan evidence. Ada lagi tu, tambahan lagi sebelum ini, tengok ayat tu. Tambahan lagi sebelum ini, saya belum berpeluang untuk mengajar kumpulan pelajar seperti ini. Itu sebenarnya ini perlu data kah? Tak perlu kan? Tak perlu data kan? Ini pengalaman kan? Mengajar. Pengalaman mengajar. Ini tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Cuma yang data macam suka bermain, itu yang perlu di-emphasize-kan lah. Okay juga. Okey, seterusnya keadaan menjadi lebih kritikal apabila kebanyakan, tengok perkataan kebanyakan daripada kumpulan pelajar ini mula menunjukkan kurang minat. So, lagi sekali soalan saya, berapa ramai yang kurang minat? Kebanyakan tu tak boleh mengukur. Biar dah spesifik lah. Ambil contoh, kalau dalam kelas tu ada 20 orang, 18 orang semua tak minat. Itu memang nampak lah. Untuk bahagian ni cikgu, saya ada buat soal selidik. Tapi skala yang saya bagikan itu kepada 4. 0 hingga 200 pelajar yang tidak berminat. 3 hingga 5 itu kurang berminat, 6 hingga 8 berminat, 9 hingga 10 sangat berminat. Untuk yang ni tidak berminat, terdapat 7 orang pelajar dari satu kelas cendekia tu tadi cikgu. 3 per 5 tu ada 2 orang, 6 hingga 8 skala Richard tu seorang saja. Yang sangat berminat tu tak ada yang menjawab. Soalan-soalan dia ada 5 soalan dalam soal selidik. Okey. So yang soalan selidik itu yang sebenarnya penting, sebenarnya kita perlu tunjukkan daripada data itu. Kenapa cikgu kuat sangat nak buat kajian ni? Biar data tu tadi datang daripada soal selidik yang mana memang sahih lah benda ini perlu kita buat kajian. Okey. Untuk penulisan cikgu masukkan terus yang soal selidik itu sebagai data awal. Yes, sebagai data awal. Keputusan dia saja ke cikgu macam mana? Dia punya analisis dia. Dia punya, jangan data mentah cikgu, data analisis dia cikgu. Okey So cikgu, skala apa cikgu sebut tadi? Skala Richter. Skala Richter kah skala Likert cikgu? Richter. Skala Likert, salah. Untuk mengetahui tahap, contohnya kita untuk mengukur tahap kepuasan, tahap pengetahuan. Itulah yang saya dengar tadi, macam salah-salah sebut je bunyi. Kalau skala Richter tu saya tahulah dalam geografi ada lah skala Richter kan. Saya tahulah untuk questionnaire. Okey, tak apa, gurau saja cikgu. Okey, seterusnya kita lihat dalam seterusnya, terdapat juga murid tidak menguasai kemahiran membaca. Yang ini pun sekali lagi cikgu, keluarkan data cikgu. Berapa ramai yang tidak ada kemahiran membaca ni, tidak menguasai kemahiran membaca. Tapi kan, kalau cikgu perasan, banyak isu yang cikgu keluarkan di sini, apa connection dia? Apa connection dia, perkaitan dia dengan tajuk cikgu? Cuba tengok balik dengan tajuk. Tajuk cikgu tadi apa? Meningkatkan minat. Meningkatkan minat melalui BBM. So, apa kaitan minat ni tadi dengan semua-semua ini? Adakah oleh kerana budak tu tak beri perhatian, jadi budak tu tak minat? Ataupun sebaliknya? Dari pemerhatian saya cikgu, bila mereka dah bermain dan mereka tak tahu nak baca, bermain, tak fokus, mereka seterusnya tak minat. Itu anggapan saya dari pemerhatian saya lah cikgu. Sebab kebanyakan lah, terdapat pelajar di sekolah saya, terdapat pelajar yang tidak dapat nak membaca. Okey, so sekarang ni saya faham satu daripada cikgu cakap tu, yang cikgu ceritakan tu, tidak berminat ni dia ada punca-punca dia, lepas tu dia ada tindakan-tindakan dia kan. Apa yang dia buat kalau dia tak minat kan. Apa yang dia buat kalau dia tak minat, seperti dia akan bermain,
dia akan buat kerja lain kan. Itu tindakan dia kalau dia tak minat. Punca-punca dia kalau tak berminat seperti apa? Seperti dia tak menguasai kemahiran membaca kan. So yang itu saya rasa cikgu perlu apa kata orang macam mana cakap dia macam satu brainstorming tau. Dia macam satu macam kerangka konsep yang menyatakan okey tak berminat, ini dia punya link dia punya link. Cikgu punya ayat tu kena susun. Macam mana cabang-cabang dia tu. Saya nak cakap pun susah-susah je cakap. Tapi cikgu faham ke apa yang saya maksudkan? Faham So cuba untuk ketengahkan tentang kata kunci tidak berminat. Okey, ketengahkan kata kunci tidak berminat. Yang tindakan dia tu kalau tak berminat dia akan jadi bermain. Itu kita jangan emphasize sangat, jangan tekankan sangat. Kita tekankan perkataan tidak berminat. Faktor-faktor tidak berminat tu boleh kita keluarkan tapi kita jangan tekankan sangat. Sebab apa? Sebab kata kunci dia tadi dalam kajian cikgu ni lebih ke kan. Itu untuk penambahbaikan lah cikgu. Nanti dalam penulisan pun cikgu kena hati-hatilah. Okay cikgu. Yang ini kita lihat. Murid tidak berminat dan tidak fokus. Sudah, lagi sekali. Yang mana satu fokus cikgu? Tak berminat kah tidak fokus? Ambil satu je lah cikgu. Yang mana datang dulu? Oleh kerana tidak berminat maka budak tu pun tidak berfokus kan? Betul tidak? Ini yang saya faham lah. Daripada apa yang cikgu cakap tadi. Betulkah? Ataupun yang sebaliknya? Tak dengar. Ya, macam mana cikgu? Belum buka mikrofon cikgu? Mic belum buka. Okey. No? Ya. Bila pelajar tak berminat, mereka akan tidak fokus. Itu yang saya nak maksudkan di sini. Bila tak ada minat, mereka tak fokus. Okey. Jadi yang tak fokus tu tak payahlah, ketepikan saja sebab yang tak fokus tu dia merupakan faktor. Kesan daripada tidak fokus di sini. Ya, buang saja perkataan tidak fokus tu. Dalam penulisan cikgu pun macam tu jugalah. Okey cikgu, dalam penulisan ni kita sekarang ni menjurus ke arah penulisan cikgu. Okey, kerana mereka beranggapan subjek geografi itu tidak penting. Ini punca ni. Punca kenapa budak tu tak berminat kan? Beranggapan. So kita tak nak cerita panjang tentang punca, kita tak nak cerita panjang tentang dia punya kesan daripada kurang berminat, tapi itu adalah dalam refleksi, of course lah kita letakkan. Memanglah kita letak, tapi kita jangan tekankan sangat, kita lebih menekankan perkataan tidak berminat ataupun kurang berminat tu. Okey, saya melihat kepada tahap kebolehan asas pada diri yang melibatkan saya beranggapan pelajar tidak fokus. Ini macam 2-3 kali ulang sudah ni. Okey, jadi yang ini selalu macam tadi yang saya sebut, cikgu guna jadual lah. Bila guna jadual macam yang tadi itu data pemerhatian tu straightforward. Keluarkan jadual tu kita dapat tengok analisis dia terus kita nampak. Tak perlulah explain macam ini. Dalam penulisan bolehlah. Kita explain. Tapi pastikan graf tu memang kena ada jugalah. Untuk menyokong apa yang kita nak explain tu. Okey, secara umumnya masalah dihadapi oleh murid sekolah ini khusus dalam subjek geografi ialah murid tak berminat untuk belajar. Bukan secara umumnya lagi ini, memang spesifik pun sebenarnya. Kita nak spesifikkan kepada murid tak minat untuk belajar. So what? Itu soalan dia. Kalau murid tu tadi tidak berminat untuk belajar geo, so what? Itu soalan dia. So mungkin cikgu boleh cuba jawab soalan so what dalam refleksi ini. So what? Jadi apa? Jadi kenapa pentingnya budak tu tadi tidak berminat belajar geografi? Apalah isunya di sana? Okey. Cuba cikgu fikirkanlah macam mana nak olah ayat tu. Okay, jadual di bawah 7% gagal. Okey, ini tak ada masalah. Ini daripada data ujian memang tak ada masalah lah cikgu. Memang selalu ini memang kekuatan cikgu lah. Okey, saya berasa amat sedih. Yang ini sebenarnya tak payah sangat lah. Tapi boleh jugalah. Dan takut kelak dia minta berapa banyak kali cikgu sedih. Susah juga cikgu nak jawab nanti kan. Jadi biasanya kita kalau ayat-ayat macam ini dalam penulisan kita tak letak sangat lah. Kita tak letak sangat. Kita cuma cakap murid
cakaplah murid menghadapi masalah ini. Yang bahagian Tulis macam ni berat. dapat ke cikgu? Saya berasa saya menunjukkan pelajar saya mendapat keputusan yang tidak memuaskan. Yang itu boleh. Yang itu boleh. Saya perlu mencari alternatif yang lain untuk meningkatkan lagi. Macam itu boleh. Kalau melibatkan perasaan kata apa, itu seeloknya kita apa kata orang ketepikan lah. Kegagalan yang dilakukan oleh pelajar saya sebenarnya mencerminkan kegagalan saya. Itu tak payahlah cikgu. Itu pun tak payahlah. Jadi dah macam diary pula saya baca ni. Okey, itu tak payahlah. So dalam penulisan cikgu pun macam itu jugalah cikgu. Okey, so yang ini boleh cikgu letak, tak jadi masalah. Cuma formatting dia yang ini peratusan ni cikgu letak atas lah. Peratusan simbol peratus tu letak ke atas. Maka apa semua ni tak jadi masalah lah sebenarnya. Okey, kalau nak lagi elok cikgu letak dalam bentuk graf terus. Itu lagi elok. Okey, cikgu buat dalam bentuk graf. Okey, yang ini sasaran, objektif, apa semua, strategi. Ini perancangan cikgu lah. Okey, dan seperti apa yang saya maklumkan dengan pembentang yang lain juga, setiap apa yang cikgu rancang, apa fokus dia? Apa fokus dia? Fokus dia tadi macam cikgu ni adalah pelajar kelas lemah. Cendia, cendekia dengan intelek. 2 kelas kan ni cikgu? Ya, 2 Ataupun kelas. ni nama budak? 2 kelas. Oh, 2 kelas Ya. Okey, ini 2 kelas. So kena nyatakanlah pelajar kelas lemah. Kalau saya tengok ni mula-mula, ingatkan budak ni, budak nama cendekia dengan intelek. Rupa-rupanya nama kelas cendekia. Mungkin cikgu ubah sikitlah sini. Kelas cendekia dengan kelas intelek. Dalam penulisan tu kena hati-hatilah. Sampai tengok saya sendiri pun dah keliru cikgu. Apalagi orang lain yang membaca penulisan cikgu tu kelak. Okey. Yang objektif ni meningkatkan ingatan pelajar. Okey, ini bahaya ni cikgu. Adakah ini tujuan utama cikgu tadi? Ingat balik apa yang dekat perancangan tadi cikgu. Dekat apa yang pemerhatian cikgu. Dekat pemerhatian cikgu ada tak cikgu menyatakan tentang meningkatkan ingatan? Tak ada kan? Yang ini objektif ni ada cerita hal ingatan. Tapi yang cerita kita depan-depan ni pemerhatian ni tak ada pun cerita hal budak ni tak ingat pun. Kan? So, advice saya bagus jangan letak. So itu bukan fokus utama cikgu. Kalau fokus utama cikgu dari depan lagi dah cerita hak ingat pengingat, ingat tak ingat, itu memang daripada mula cerita sampai habis cerita cikgu kena cerita hak. Nah yang ini tadi fokus cikgu adalah apa tadi? Minat. Okey? Cikgu just firm, berpegang teguh kepada perkataan minat tu. Jangan sekejap minat, sekejap ingat, sekejap cepat, bahaya cikgu. Ambil satu je kata kunci yang firm betul. Yang objektif ni buang cikgu. Tak ada kaitan pun mengingat ni. Ingat ni. Okey cikgu. Yang ingat tu macam tak ada kaitan je. Okey, seterusnya meningkatkan minat. Yang itu cun. Meningkatkan minat pelajar terhadap subjek geografi. Memang itu pun yang cikgu nak buatkan. Daripada mula lagi cikgu dah perhatikan budak tak berminat. Bukannya cerita tentang budak tak mengingat. Okey. Yang ketiga adalah mewujudkan persekitaran yang seronok antara guru dan pelajar semasa PDPC. Untuk ini kan saya lihat ini adalah strategi dia kan. Cikgu setuju tak dengan saya kalau saya kata mewujudkan persekitaran yang seronok ini adalah strategi? Tapi cikgu, saya ambil objektif ni berdasarkan aktiviti yang saya nak buat tu. Apa objektif saya daripada aktiviti itu untuk meningkatkan minat pelajar? Tak bolehkah? Ya, boleh. Okey, kalau contoh kita kekalkanlah. Ya. So objektif cikgu nak mewujudkan persekitaran yang seronok antara guru dan pelajar semasa PDPC dijalankan. Tambah sikit ayat belakang tu. Agar minat pelajar dapat ditingkatkan. Tambah sikitlah. Kenapa cikgu nak buat persekitaran yang seronok? Supaya apa? Supaya dia meningkatkan minat kan. Itulah objektif dia. So strategi tadi cikgu dah huraikan bawah ni lah. Melalui visual gambar, pembelajaran kooperatif, pengajaran yang melibatkan faktor emosi. Okey? Yang itu tak ada masalah bahagian strategi ni. Okey? Bagus. Okey. Yang ini aktiviti, alamak. Lovely teachers. So, apa benda ni lovely teachers ni? Saya kena tengok balik dekat strategi ni kan. Sebab apa yang cikgu cuba sampaikan, ini satu tips lagi cikgu. Satu tips.
cuba pastikan penceritaan cikgu tu dia ada connection tau. Dia ada hubungan dengan cerita mula dengan cerita di belakang dia. Dia ada hubungan-hubungan dia. Ada kesinambungan dia. Okey. Macam ini tadi, cikgu cerita hal strategi tadi adalah berdasarkan visual gambaran ataupun ruang. Lepas tu berkumpulan. Lepas tu emosi. Cuba kita lihat dekat sini. Lovely teachers. Lovely teachers ni ada tak kaitan dia dengan strategi itu tadi? Macam mana? Lovely teacher itu adalah strategi yang bawah sekali, yang melibatkan emosi. Nampak maksud saya tadi, kalau betul nak susun tu strategi tu, biarlah ikut dia punya nombor dia lah. Mana yang dulu kita dulukan. Kalau emosi yang ketiga, saya andaikan bahawa yang itu berada yang ketiga lah kan. Tapi itu saya tanyalah cikgu. Mungkin cikgu pun rasa benda yang sama lah kan. Sebab saya ni macam atau orang luar yang tengok kajian cikgu pun tertanya-tanya apa yang cikgu buat ni. Jadi baguslah saya bagi tahu dan cikgu pun dah jelaskan, kita sama-sama cuba perbaiki di sana cikgu. Okey. Jadi yang ini aktiviti dia namanya tindakan Lovely Teachers, ada refleksi, ada pemerhatian, ada refleksi akhir. Refleksi cikgu, ejaan cikgu REFLEKSI cikgu. Konsep yang dipelopori. PELOPORI. Dipelopori. Pelopori. Okey? Refleksi. Pelopori. Ya, PELELOPORI. Pelopori. Refleksi REFLEKSI. Dan kalau ada istilah BI ni kan, kita biasa letak italik lah. Italik ataupun kita letak apostrofi bracket tu macam tu. Okey, so tindakan tu pelaksanaan pelajar takut, pemerhatian, and then refleksi akhir. Mana tindakan cikgu? Saya lupa nak masukkan dalam tu cikgu. Okey. Saya rasa yang atas ni kan. Saya rasa yang atas ni bukan tindakan cikgu. Saya rasa yang ini adalah langkah saya rasa. Kan? Stage ataupun kitaran kan. Dalam setiap aktiviti ni saya ada 5 langkah. 5 tindakan yang saya buat. 5 tindakan. 1, Lovely Teachers, bentuk dan teka-teki, pembelajaran kooperatif, itu kah? Bukan. Yang tindakan ni ada 5. Yang pertama awal, lepas tu pelaksanaan, lepas tu tindakan, lepas tu pemerhatian dan refleksi akhir. Oh, refleksi akhir. Ya. Okey. So, macam mana ni? Nampak gayanya cikgu dah buat 2 gelong dah habis kan? Sampai 2 gelong sudah kan? Kalau cikgu tambah lagi ni masuk gelong ketiga sudah kan? Ya. Ya, betul lah. Okey. So, macam mana saya nak susun balik? Sebab benda ni, refleksi awal pelajar takut untuk bertanya semasa PDPC. Ingat balik yang kita cerita daripada mula tu tadi apa? Minat. Okey, saya harap cikgu-cikgu lain bersama dengan saya. Apa yang sebenarnya yang kita cuba nak sampaikan di sini? Okey. Cuba cikgu perhati balik. Dekat perkataan pelajar takut bertanya semasa PDPC, adakah itu ada kaitan dengan minat? Kan cerita kita minat dari mula tadi kan? Minat. Apa kaitan pelajar takut bertanya dengan minat? Macam mana? Keyakinan? Mungkin keyakinan. Sorry. Mungkin. Ya, Cikgu Alvin. Mungkin keyakinan. Ya. So, kita kalau boleh kita cuba sama-sama bincang Cikgu Jessica, boleh Okey. Okey. Sebab saya cuba nak bawa kita bersama-sama untuk berbincang lah, untuk membantu jugalah sebenarnya dengan Cikgu Jessica ni. So, apa yang dibuat oleh Cikgu Jessica ni banyak dah. Cuma dia macam not arranged, you know. Macam berterabur sana sini. Jadi saya cuba untuk bantu juga. Bab tadi cerita dia daripada mula adalah tidak berminat kan. Daripada cerita dia tidak berminat, so aktiviti yang pertama yang cikgu buat adalah Lovely Teachers. Refleksi dia pelajar takut bertanya. Takut bertanya, jadi bila takut bertanya dia kurang berminat. Saya nak dengar penjelasan daripada Cikgu Jessica tu macam mana cikgu? Buka mic cikgu, buka mic. Okay, untuk refleksi awal ni, untuk aktiviti yang ni, okay, bila saya masuk kelas, saya tengok mereka bila takut bertanya, lepas tu mereka terus hilang minat lah, kurang berminat, mereka tak fokus, lepas tu mereka akan bermain, lepas tu mereka tak
tak fokus langsung lah dengan PDPC. Oh, Maksudnya di sini saya nak tukar ayat takut bertanya tu ataupun mereka kurang keyakinan ke terus tulis tidak berminat di situ ke? macam mana? yang disampaikan, yang dikongsi oleh Cikgu Alvin pun tu betul juga. Macam kurang keyakinan kan Cikgu Alvin? Ya, Ah, bila mereka kurang keyakinan untuk bertanya tu, terus mereka akan kurang berminat. Nah, itulah yang saya maksudkan. ya. Mungkin cikgu boleh ubah sikitlah sana. Pelajar kurang keyakinan untuk Bertanya macam mana? uh, untuk bertanya semasa PDPC. Okay. So itu refleksi awal cikgu lah. Ya. So pemerhatiannya budak pelajar pendiam mula berani untuk bertanya. Pemerhatian ni selepas melaksanakan aktiviti lovely teachers kah cikgu? Ya. Kena tambah sikit ayat lah cikgu. Pemerhatian selepas melaksanakan aktiviti. Pemerhatian ni dia kan ada dua kan. Satu sebelum aktiviti itu dilaksanakan, satu lagi selepas aktiviti itu dilaksanakan kan. Jadi cikgu boleh tambah sikit lah ayat sana. Pemerhatian selepas aktiviti itu dilaksanakan, apa yang berlaku? Pelajar pendiam mula berani untuk bertanya soalan. Jadi dalam penulisan cikgu pun macam itu jugalah. And then refleksi akhir, murid lah kan. Pelajar berusaha untuk memperbaiki diri walaupun asas geografi mereka lemah. Ini murid lah, tambah sikit kataan pelajar depan tu. Pelajar berusaha untuk perbaiki. So refleksi ini adalah macam mana? Refleksi ini adalah hasil aktiviti lovely teachers tu kan cikgu Jessica? Ya, keseluruhan aktiviti lovely teacher. Okay. So aktiviti lovely teachers ni berapa lama dilaksanakan? Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan? Setiap satu PDPC itu permulaan dia. Berapa kali PDPC? Contohnya dalam kelas tingkatan 3, saya akan masuk kelas mereka, satu kelas tu 2 kali. Dua waktu. Okey. Yang itu pun cikgu kena maklumkan juga. Kena nyatakan juga dalam penulisan cikgu. Jadi benda itu pun orang akan tengok. Takkan baru sekali je terus okey. Macam tu. Biar nampak benda ni berkali-kali jugalah, banyak kali jugalah cikgu Jessica melaksanakan aktiviti lovely teachers ni. Dan pada akhirnya barulah cikgu Jessica nampak pelajar ada usaha untuk perbaiki diri walaupun asas geografi mereka lemah kan. Itu pun setelah kelas yang keberapa? Kelas yang keempat kan cikgu? Ya, kelas yang keempat. Ya, itu yang penting sebenarnya dalam kajian tindakan. So cikgu dah bertindak dah. Jadi dalam penulisan cikgu perlu nyatakan yang itu. Okey cikgu perlu nyatakan yang itu. Okey, so kita move kepada yang kedua. Okey, maksudnya di sini cikgu dah ubahlah lovely teachers dulu, lepas tu reka bentuk dan teka-teki barulah masuk pembelajaran kooperatif. So yang dekat sini strategi ni pun cikgu ubahlah kah? Okey, cikgu ubahlah. Emosi dulu di atas, cikgu atur emosi dia dulu. Yes. Okey, sesuaikan dengan apa yang cikgu buat dekat belakang ni. Okey. Lepas tu reka bentuk dan teka-teki, refleksi awal. Yang ini pun sama jugalah cikgu buat macam yang apa tu? Yang ini lovely teachers tu. Refleksi awal. Apa refleksi awal? Reka bentuk dan teka-teki. Analisis keputusan ujian PA menunjukkan bahawa ini dapatan awal lah ni artinya kan? Ya. Kurang daripada 20 markah daripada 100. Okey, pemerhatian. Yang pembelajaran kooperatif tu apa pula? Tak faham saya cikgu. Dalam ni dia dijalankan serentak cikgu. Mereka bentuk tu dalam masa yang sama tu saya bagi mereka gambar dalam bentuk kumpulan. Dalam kumpulan tu mereka menggunakan gambar. Maksudnya mereka teka-teki, mereka meneka apa yang gambar dibagikan dalam kumpulan, dalam kooperatif. Lepas tu mereka akan membina gambaran, mereka akan mengenal pasti apa yang gambar yang diberikan oleh guru. Lepas tu mengaitkan dengan topik, mengaitkan dengan tajuk yang diajar. Oh. Dijalankan secara serentak. Okey, faham. Aduh, cikgu. Cikgu boleh ubah sikitlah ayat ni. Reka bentuk dan teka-teki secara pembelajaran kooperatif. Jangan jauhkan macam ni cikgu, rapatkan cikgu. Rapatkan. Tapi dia satu aktiviti kah cikgu? Ya, satu aktiviti lah. Sebab dia ada gabung kan. Satu aktiviti lah. Reka bentuk
dan teka-teki secara kooperatif. Jadi cukuplah dua tu. Sebab yang cikgu buat tu memang macam tu juga kan. So daripada sana, yang ini, yang lovely teachers tadi tu cerita hal emosi kan, emosi, minat kan. Bila sebut emosi memang dia tak lari daripada minat. Yang kedua ni saya dapat faham, ini dari segi markah kan cikgu? Ya, So cikgu capaian kena, pelajar. ya betul. Cikgu kena hati-hati di sini sebab yang fokus cikgu daripada mula lagi tu adalah minat. Faham cikgu? Boleh saya memberi cadangan? Ya cikgu Alvin, silakan. Sebelum ni untuk kajian tindakan yang saya pernah lakukan masa pembelajaran saya di UKM, memang ada secara tak langsung berkaitan dengan inilah. Mungkin untuk bahagian pertama yang saya boleh cadangkan, sebab kalau tidak silap saya, apa yang saya pernah buat, saya menggunakan dua model ni. Kalau saya tengok secara bahagian pertama, mungkin Cikgu Jessica boleh cuba cari model motivasi kalau tidak silap saya. Sebab dalam model motivasi, dia ada 3 elemen. Elemen pertama, bagaimana murid tersebut bermotivasi, dia akan menunjukkan ada minat belajar, ada keyakinan, dan satu lagi saya kurang ingatlah. So mungkin cikgu boleh buat sesuatu menggunakan model motivasi ni. So nanti mungkin dalam survey yang cikgu lakukan, cikgu boleh letaklah contoh bahagian minat, bahagian motivasi, bahagian keyakinan. Kalau nak cikgu, saya boleh kongsikanlah sebab saya pernah buat survey questionnaire ni tapi dalam bahasa Inggeris lah. What I did is that kalau untuk bahagian yang pertama ni, mungkin cikgu nak fokus model motivasi. Kalau cikgu sudah masuk bahagian yang kedua, cycle kedua, which includes markah kan. This one mungkin model of academic achievement sesuai sebab dalam model of academic achievement dia ada 4 elemen. Kalau murid tersebut learning outcome, keyakinan dan minat, nantilah saya kongsikan dengan cikgu. So basically, apa yang cikgu boleh buat menggunakan model ni supaya lebih kukuh lah kiranya. This model will be the best of you untuk menunjukkan murid saya ada meningkat dalam pelajaran mereka. Jadi bagaimana saya membuktikan bahawa murid saya ni ada peningkatan dalam pembelajaran saya? Saya menggunakan model academic success daripada Rankin. Nama dia Rankin lah. Rankin mengatakan bahawa sekiranya murid ada keyakinan, ada minat, ada peningkatan dalam pembelajaran, contohnya meningkat markah dia, dan satu lagi saya kurang ingat. Ini menunjukkan bahawa murid tersebut ada peningkatan dalam akademik. Mungkin cikgu boleh menggunakan model ni lah. Nanti saya boleh kongsikan kepada cikgu. Mungkin cikgu beri email kepada saya lah. Saya akan share survey questionnaire yang saya pernah buat ni dulu. Ya. Dapat gambaran Cikgu Jessica? Dapat. Okey, terima kasih Cikgu Alvin. Okay, no problem. Ya, ini yang saya cuba sampaikan sebenarnya. Saya nak suntik Cikgu Jessica ni. Jadi Cikgu Alvin dah beri jawapan dah, tak apalah. Okey, so apa yang dikatakan oleh Cikgu Alvin tu memang betul lah. Jadi Cikgu Jessica perlu fikirkan apakah model yang Cikgu Jessica nak pegang. Adakah model apa tadi Cikgu Alvin? Model ni dia bukan merujuk kepada model action research. Jangan Cikgu Jessica jangan keliru. Apabila saya masukkan model ni, kita menggunakan sesuatu kajian yang telah dilakukan oleh seseorang individu. Individu ni menghasilkan model kejayaan pendidikan. Saya menamakan model saya ni kejayaan pendidikan. Menggunakan isi dalam model kejayaan pendidikan tu, cikgu boleh membuktikan bahawa murid cikgu pun berjaya dalam pelajarannya ataupun berjaya dalam akademik. Menggunakan points ada 5 ke 4 poin dalam sana. Kalau dalam survey questionnaire saya tak guna kelima-limanya, saya guna 4 sahaja. Sebab saya melihat murid saya dalam masa tu 4 kriteria sudah mencukupi. Jadi saya share lah macam mana saya olah ayat saya dan semua. Tapi dalam bahasa Inggeris lah cikgu. Cikgu cuba baca dan fahamilah. Okay, cikgu. Alright. Okay. So, ya tunggu bahan daripada Cikgu Alvin lah.
nanti Cikgu Jessica study baliklah sana macam mana. Tapi memang pada saya apa yang Cikgu Jessica buat ni memang agak berterabur lah, terus terang saya beritahu. Berterabur bila bahagian melaksanakan tindakan. Jadi you have to very firm lah Cikgu. Dekat bahagian mana Cikgu nak fokus kepada sama ada minat, itu lebih kepada motivasi ya, macam kata Cikgu Alvin tadi, motivasi. Yang kedua adalah academic wise. Ada model dia, tapi model itu bukan bermakna Cikgu nak buat kajian macam kajian master tu, tak. Dia model tu hanya menyokong saja apa yang Cikgu dah buat. Bukan bermakna Cikgu nak create model. Ya, betul. Sebagai sokongan. Dia sebagai sokongan supaya kita, apa kata orang, kita berada on track, taklah lari jauh sangat. Saya nampak Cikgu Jessica, you already put your effort there, you know. Macam banyak benda yang Cikgu Jessica buat there, you just put. Betul Cikgu Jessica? You just put there. Apa yang Cikgu terfikir, Cikgu letak saja. Put saja kan. So maybe for apa kata orang, for next time ataupun for future lah kata orang, boleh cuba untuk apa kata orang cari literature review dulu. Macam contoh you ada idea kan, contoh macam ni cara aku mau bagi budak tu lebih bermotivasi lagi. So what you do, you Google how to motivate. Apa teori yang terlibat dalam motivasi itu. Memang banyak. Google and then try to put some effort cari literature lah. Cari literature yang berkaitan. Daripada baru you dapat idea apa kata kunci yang berkaitan. Let's say macam yang you buat tu kan, Cikgu Jessica, apa yang kita buat tu, ada lovely teachers kan. Lovely teachers. Dan aktivitinya tadi, lovely teachers tu nama yang kita beri. Okay, nama yang Cikgu Jessica beri. Tapi dia punya konten udah dipolah orang lain sebelum tu. Udah dipolah lain orang sebelum tu dan terbukti berjaya, and then it's come out that bila kita maulah nya berjaya juga. Ya maksud kami. Boleh try to put effort there lah. Cari, memang ada leceh sikit lah, tapi I believe that bila kita maulah cara nya akan nampak lebih profesional lah. Orang akan macam saya sendiri baca betul kah so macamnya apa. Tapi kita sama-sama brainstorming lah di situ lah Cikgu Jessica. Okay. And then the other one, berusaha yang itu dari segi markah apa semua no problem lah. Just dari segi susunan ayat tadi kita mau atur betul-betul lah Cikgu. Okay. And then lastly, seperti macam kumpulan dari SK Orang Kaya Selai tadi, yang matematik tadi, ada downside kah? Ada kelemahan kah? Intervensi yang Cikgu dah buat tu selepas melaksanakan tindakan tu. Boleh buka mic Cikgu? Dari yang saya telah buat, ada satu kelemahan yang saya boleh tengok. Setiap topik tu saya kena print banyak gambar. Contohnya, contohnya kalau ada 5 kumpulan, saya kena print 5. Contoh, kalau saya nak buat secara individu, satu kelas tu contohnya 30 orang, saya kena print 30 gambar. Itu kelemahan yang saya boleh tengok lah. Okay, good. Ada kelemahan lain kah? Macam sekarang ni kita buat PDPR. Ada kelemahan PDPR kah Cikgu? Contoh kalau saya nak buat ni, kelemahan dia, saya boleh share gambar tetapi terdapat pelajar yang tak dapat nak download, internet lemah. Itu kelemahan yang sekarang lah semasa online. Mereka tak dapat nak download. Okay. So kenapa saya tanya soalan apa kelemahan tu? Sebab benda ini nanti akan Cikgu masukkan dalam kitaran, yang ini kitaran 1D kan. Kan dia ada kitaran 2E dan 2F kan. Ada lagi lanjutan daripada tu kan. So lanjutan daripada itu yang Cikgu akan masukkan dalam slideshow tu. Okay. Yang bahagian 2E, 2 A, B, C, D, E, F. 2E dan 2F. Dekat 2E tu Cikgu, apa dapatan Cikgu daripada apa yang tindakan Cikgu, and then Cikgu buat refleksi dia balik, and then daripada refleksi itu Cikgu cakaplah apa kekuatan, apa kelemahan. Kekuatan sudah ada dah ni yang Cikgu buat ni. Apa kekuatan Cikgu ni? Menunjukkan peningkatan markah tu kan. Itu kekuatan. Itu kekuatan. So Cikgu boleh tambah sikitlah kelemahan yang ada ataupun yang Cikgu nampak perlu ditambah baik. Okay.
Tapi janganlah cikgu letak dalam penulisan tu kelemahan. Cikgu tulislah saya berpandangan, saya merasakan bahawa apa yang saya telah buat masih boleh ditambah baik kerana saya merasa sehingga sekarang saya rasa banyak buang ink, buat gambar apa semua, contohlah. So cikgu buatlah sikit dia punya tu, buatlah nampak kita punya kajian tu tak terlalu perfect sangat, perfectionist. Kalau kajian tu kan dia semua okey, semua positif, so there's something wrong there. Okey, memang ada sesuatu yang pelik berlaku di sana. Okey, Cikgu Jessica, ada apa-apa soalan ke ataupun nak tanya ke apa-apa? Tak ada. Tak ada. So hopefully kepada semua yang bersama dengan kita pada petang ini juga dapat input lah, mendapat input apa yang cuba disampaikan dalam proses kita dalam melaksanakan kajian tindakan. So all the best kepada Cikgu Jessica. Okay, so my advice is lepas ni Cikgu Jessica boleh terus proceed dengan penulisan kajian tindakan. Okay, seperti dalam video YouTube saya tu yang saya cakap, yang kita ada buat hari itu kan dalam Google Meet dah dimasuk dalam YouTube. So cikgu boleh refer balik penulisan dia macam mana, and then you just cuba try to adapt lah apa advice daripada saya dan juga advice daripada Cikgu Alvin tu lah. Cikgu Jessica boleh tengok dekat ruangan chat tu, saya nampak Cikgu Alvin pun dah share model academic success by York Gibson. York Gibson ni memang orang akademik ni, academician ni. Memang mereka banyak buat kajian tentang akademik murid. Ni fokus kepada murid lah, kurikulum. Okay, so all the best to you Cikgu Jessica. Semoga yang terbaik. Thank you. Okay, syabas dan tahniah. Okay, Cikgu boleh terus fokus kepada penulisan dah sekarang ni. Kalau dah siap tu Cikgu boleh share dengan saya ataupun mana-mana SIC yang ada lah, untuk kita review dulu macam mana. Okay, so all the best semua. All the best dan terima kasih banyak Cikgu Jessica. Okay, sebelum kita bersurai, jam pun dekat pukul 5 ni. Banyak juga komen kita. Panjang juga sembang-sembang kita petang ini. So boleh buka kamera ke Cikgu sebelum kita tutup sesi kita ni? Cikgu Alvin, Cikgu Lasipah, Cikgu Claudia, Cikgu Asimah, gambar kerja kita. Okay, Cikgu Adugani pun ada juga dalam ni rupa-rupanya. Cikgu Gani. Ya, Cikgu Lasipah. Semua. Wah, Cikgu Alvin, nice color your background . Okay, ready? Okay, wah Cikgu Gani. Sini kita Cikgu Gani. Belum buka mic ya Cikgu Gani? Oh. Okay. Okay, ready? Senyum. 1, 2, and 3. Senyum. Cikgu Lasipah belum buka kamera. 1, 2, and 3. Okay. Alright, nice. Okay, terima kasih atas kerjasama semua dan juga atas penglibatan semua bersama dengan kita sehingga pukul 5 ini. Sehingga kita berjumpa lagi esok dengan sesi pembentangan esok. All the best semua. Kepada yang belum lagi siap, boleh bagi tahu dengan rakan-rakan yang lain. Siapa yang masih nak join, hantar aja penulisan mereka, tak jadi masalah, kita sama-sama bincang lah dalam ni. Okay, cumanya saya taklah memaksa semua masuk dalam ni. Saya tahu cikgu pun busy dengan PDPR kan, ada kerja rumah budak apa semua kan. So siapa yang membentang saja datanglah. Siapa yang free tu bolehlah join sekali dengar. Macam saya ni tak dapat lari lah. Okay cikgu, sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih, jam pun sudah pun pukul 5. Sehingga kita berjumpa lagi esok dengan sesi pembentangan daripada orang lain pula. Okay, terima kasih. All the best semua. Bye.